Okay, I will explain the notes first. Alright. Okay. Okay. Assalamualaikum and a very good morning. Okay, today our topic, we will focus on unit number 4, present continuous. Okay. Semua sekali ada ya buku masing-masing. Okay. Forming the present continuous. Okay, the present continuous of any verb is composed of two parts. Okay, the present tense of the verb to be plus the present participle of the main verb. Okay, the form of the present participle is base, the word base plus ing. Okay, contoh, example, if the action verb is talk, apa maksud talk? Talk maksud bercakap. Okay, so when it is in present continuous, we will add with ing. Jadi daripada talk dia jadi talking. Alright. Play. Okay, play is the base word and then you add with ing. Playing. Okay. Move, bergerak, moving. Smile, senyum, smiling. Okay. Okay, siapa boleh bagi contoh lagi? Kata kerja. Siapa boleh? Cikgu tak dengar. Siapa yang tak dengar? Hanis. Sekejap. Okay, yang lain dengar tak? Dengar. Okay, ramai yang dengar, jadi saya rasa line Hanis. Hanis ya, your line ya. Kalau yang lain tak dengar, kalau semua ramai yang tak dengar, maknanya problem tu pada saya. Sekarang ni Hanis seorang tak dengar. Siapa lagi yang tak dengar? Macam mana nak dengar ya? Soalan saya kalau dia tak dengar. Okey, saya pergi dekat chat. Okey, saya pergi dekat chat ya. Siapa yang tak dengar suara saya? Okey. Siapa yang tak dengar dengan suara saya? Saya dah pergi dekat chat. Okey, Hanis Karmila tak dengar ya. Okey, mungkin lain Hanis Karmila sebab yang lain dengar. Okey, saya sambung ya. Okey, I will continue. Alright. So, siapa boleh bagi contoh? Kita ada talking, playing, moving. Okey, Paziria. Paziria tadi siapa? Amah ya? Ya. Okey, Amah. Okey, bagi satu contoh. Taking. Okey, bagus. Okey, Amah dah bagi contoh satu taking. Apa dia punya kata akar dia? Take, ambil. Okey, sedang mengambil, taking. Okey, bagus Amah. Lagi? Siapa lagi nak bagi contoh? Naura? Playing. Apa dia Naura? Sekali lagi tak jelas. Playing dah saya dah ada dalam contoh kat situ. Kita nak cari yang lain daripada contoh kat situ. Aryan. Okey, Aryan. Eating. Okey, kata akar dia eat, makan. Okey, sedang makan is eating. Alright, very good. Okey, ada lagi? Irfan, tadi angkat tangan Irfan. Irfan, are you there? Cooking. Cook. Alright, yes, cooking. Okay. Okay, cukup. Okay. Talking, playing, moving, smiling, eating, taking. Semua yang ada ing tu, itu dalam bentuk present, dalam bentuk continuous. Okay. Now, tengok nota. Okay, rules for affirmative sentences in present continuous tense. Okay, nak menulis ing ni, dia ada dia punya rules. Rules ni apa? Dia punya undang-undang lah. Dia punya peraturan. Peraturan atau undang-undang macam mana nak menulis dalam bentuk present continuous tense. Okay.
First, if the subject is singular noun, kalau subjek dia adalah kata nama yang singular. Siapa boleh beritahu saya apa maksud kata nama yang singular tu? Angkat tangan. Aryan Naushad. Cook. Aryan Naushad, dengar soalan saya. Apa maksud singular noun tu? Kata nama yang Dia tak ada ing. silap. Kata nama yang bermaksud satu saja atau seorang. Okey, kalau satu atau seorang dalam present continuous, okey, kita kena tambahkan dengan verb to be. Okey, apa dia punya verb to be kat situ? Ialah is. Is. Okey, contoh example, the man is going to play hockey. Apa maksud ayat itu? Lelaki itu sedang pergi untuk bermain hoki. Okay, the man is going. Jadi dia mesti ada is. Kenapa dia is? Sebab the man tu ialah singular noun, kata nama single. Ingat, sebelum ni dalam kelas saya dah beritahu dah, singular. Macam mana nak ingat singular? Ingat je, singular, single. Single tu maksudnya satu. Okay, the man is going to play hockey. She is singing. Siapa boleh beritahu saya apa maksud ayat itu? She is singing. Dia sedang menyanyi. Siapa yang jawab tu? Amar tak angkat tangan, saya tak dengar. Saya tak nampak. Dia sedang menyanyi. Okey, bagus. Okey, seterusnya. He is, angkat tangan dulu ya. Nak jawab angkat tangan dulu, saya sebut nama baru beritahu jawapan. Okey. He is decorating the room. Aryan Naushad. Dia sedang menghias bilik. Ya, dia sedang menghias bilik. Bagus. Okey, ayat seterusnya. It is spinning fast. Ada siapa boleh beritahu apa maknanya? Okay, apa maksud spinning? Spinning tu Amar. Sabar, angkat tangan dulu, saya sebut nama. Berebut nak menjawab ni. Okay, spinning bermaksud berpusing atau berputar ya. Jadi it di sini kita faham, it di sini merujuk kepada mungkin gasing. Ya. Okay. Alright, so it is spinning fast. Ianya berputar atau berpusing dengan laju. Ianya sedang berpusing, jangan lupa. It is spinning fast. Ianya sedang berputar atau berpusing dengan laju. Okay, boleh faham ya? Okay, kita teruskan notes yang seterusnya. If the subject is plural noun, kalau subjek tu kata nama plural. Siapa boleh beritahu tadi? Kalau tadi singular, single, satu. Kalau plural, siapa boleh beritahu? Aryan. R. Ya? Sekali dengar tak jelas? R. Okey, kalau plural noun bermaksud subjek itu lebih daripada seorang atau satu. Okey. Contoh plural nouns, you, they, my friends, two tigers, I pun dia ikut rules plural noun. Kadang-kadang ada murid yang akan tanya saya, cikgu, I tu saya tu seorang je. Jadi saya tu kalau seorang singular lah. Jadi saya guna I is. Salah. Ya, I ni satu je, dia special. Dia verb to be dia ada 3, am, is, are dalam present ya. Am, is, are. Am tu untuk I saja. I dia special. I am. Dia tak boleh I is. Awak tak boleh buat ayat I is playing football, tak boleh. Okey, atau I kalau dia ikut plural form, awak kata cikgu kata I tu masuk rules plural. Jadi saya kena guna are lah. I are playing football pun salah. I saja special, dia I am. Dia yang kata nama yang lain dia tak guna am. Okey.
I saja yang guna am. Okey, tapi dia mengikut rules plural. Okey, contoh ayat di sini. Kita mulakan dengan you. You are going to watch movie. Kamu sedang pergi untuk menonton filem. They are sleeping. Siapa boleh beritahu saya apa maksud ayat itu? They are sleeping. Amar. Amar, bawa bersabar Amar. Saya sebut nama dulu baru jawab. Amar, they are sleeping. Mereka sedang tidur. Okey, bagus Amar. Mereka sedang tidur. Okey, next. My friends are playing chess. Siapa boleh beritahu saya? Irfan? Irfan? Kawan saya sedang bermain chess. Ya, bukan kawan saja ya, kawan. Tengok ada S itu. My friends. Okey, kawan-kawan saya sedang bermain catur. Okey, two tigers are drinking water. Maizatul Miza. Apa tadi Maizatul Miza? Kisha, okey. Apa maksud ayat tu Kisha? Two tigers are drinking water. 2 ekor harimau sedang minum air. Okey, bagus Kisha. Okey, 2 ekor harimau sedang minum air. Okey, and last one, I am waiting for you. Siapa boleh jawab? I am waiting for you. Aryan Naushad. Saya menunggu awak. Saya sedang menunggu awak. Jangan lupa perkataan sedang tu. Ya. I am waiting for you. Ingat, bila kita menggunakan verb to be dengan ing bermaksud action verbs itu sedang berlaku. Ya, I am eating. Saya sedang makan. Berbeza dengan simple present yang kita belajar sebelum ini. Sebelum ni kita belajar simple present. Simple present dia tak ada ing. I eat. I eat my breakfast every day before going to school. Saya makan, bukan saya sedang makan. Saya makan sarapan setiap hari sebelum pergi ke sekolah. Jadi kita tak guna present continuous, kita guna simple present. Jadi present continuous untuk Farid Farhad, tutup mikrofon ya. Farid Farhad. Okay, thank you. Okay. Jadi untuk menceritakan tentang aktiviti yang sedang berlaku, maksudnya bila awak menulis ayat tu awak ceritakan sedang berlaku. Okey. Contoh, saya sedang belajar. I am studying. Saya sedang belajar. Itu maksudnya kita menggunakan present continuous. Alright. Okay, we proceed the next notes. Okay, rules for negative sentences in present continuous tense. Okay, tadi positif ya. Okay, macam biasa ada juga ayat dalam negative sentences. Remember, ayat negatif mesti ada apa dalam, mesti ada perkataan apa dalam tu? Siapa tahu? Ayat negatif, dalam satu ayat negatif tu mesti ada perkataan apa? Ada tak boleh jawab? Okay, dalam ayat negatif dia mesti ada perkataan no atau not. Okay, contoh, the man is not buying the house. The man is not buying the house. Lelaki itu tidak membeli rumah itu. Okay, next. She is not collecting the stamps. Siapa boleh beritahu saya apa maksud ayat itu? She is not collecting the stamps. Ama. Dia tidak mengumpul stamp itu. Yes. Bagus Ama. Dia tidak mengumpul stamp itu. Okay, thank you Ama. He is not cleaning the room. Siapa boleh bagi tahu saya apa makna ayat itu? Irfan. Dia tidak membersihkan bilik itu. Okay, alright. Okay. Dia tidak membersihkan bilik itu. Okay, last sentence. It is not barking to me.
Siapa boleh beritahu makna ayat itu? Muhammad Aryan. Ia tidak menyala kepada saya. Okey. Cikgu nak nak kamu betulkan sikit ejaan barking tu. Okey, the letter B, huruf B itu sebenarnya huruf kecil kamu tukarkan B-A-R-K-I-N-G, huruf B itu small letter. Okey, huruf kecil. Okey, jadi boleh faham present continuous tense untuk negative sentence. Alright. Kita tengok pula subjek dia plural, subjek yang lebih daripada satu. Okay. You are not going to the beach. Siapa boleh beritahu saya apa makna ayat tu? You are not going to the beach. Ama? Awak tidak pergi ke pantai. Ya, awak tidak pergi ke pantai. Okay, thank you Ama. They are not playing piano. Siapa boleh beritahu saya apa maksud tu? Aryan Nafsyad. Kelas ni memang ada Aryan, Ama, Irfan. Aryan, Ama, Irfan. Aryan, Ama, Irfan. Mana yang lain-lain? Hanis Karmila dengar tak suara saya? Yang lain mana tak menjawab? Aisyah, where are you? Farid Farhad, Wan Afrina. Jangan senyap saja. Tolong jawab. You, apa tadi? They are not playing piano. Siapa? Kisha ya? Siapa? Maizatul Miza? Kisha. Okay, Kisha. Apa dia? They are not playing piano. Mereka tidak bermain piano. Ya, betul. Okay, mereka tidak bermain piano. Okay, next. My friends are not chatting online. Siapa boleh jawab? Kisha lagi ya? Kisha angkat tangan. My friends are not chatting online. Anybody? Irfan? Kawan saya tidak berbual di dalam talian. Ya, kawan-kawan saya tidak berbual di dalam talian. Okay. The two tigers are not chasing the rabbit. Aryan Naushad. Okay lah. Aryan. Dua harimau itu tidak mengejar arnab. Ya, 2 ekor harimau itu tidak mengejar arnab itu. Okay, next. I am not trimming the plant. Apa boleh? I am not trimming the plant. Apa maksud trimming? Apa ya maksud dia dalam bahasa Melayu? Trimming ni macam memangkas. Saya tidak memangkas tumbuhan pokok itu. Saya tidak memangkas pokok itu. Okay. So that is the rules for negative sentences using the present continuous. Ingat, senang je untuk negative sentences, dia mesti ada no atau not. Okay, now look at the additional notes. Alternative affirmative contractions. I'm going, you're going, he's going. Okay, ini contractions, maksudnya menggunakan singkatan. Kalau ayat tu I am going, dia jadi I'm going. Okay, kalau you are going, dia jadi you're going. He is going, dia jadi he's going. Okay, tolong tengok dalam nota cara penulisan untuk contractions. Begitu juga dengan cara penulisan alternative negative contractions. I am not going, dia jadi I'm not going. You are not going, you're not going. Okay, boleh faham?
Okay, spelling rules. Kita nak tengok macam mana daripada base word, daripada kata akar perkataan itu, kita nak tambah ing. Okay, there are certain words yang kamu tak boleh tambah ing begitu saja. There are rules for that. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, when the verbs ends in a single vowel and consonant, double the consonant before adding ing. Untuk perkataan-perkataan kata kerja yang di hujungnya dua huruf di hujungnya ialah vowel dan consonant. Siapa boleh beritahu saya 5 huruf vowel? Aryan Naushad. A, E, I, O, U. A, thank you Aryan. A, E, I, O, U. Itu huruf vowel. Jadi dua huruf yang terakhir tu kalau huruf vowel, kemudian diikuti dengan huruf konsonan. Okey, huruf konsonan selain daripada A, E, I, O, U. Ya, B, C, D dan sampai Z ya. Kecuali A, E, I, O, U tu 5 tu vowel. Okay. Kalau hujungnya ada vowel kemudian konsonan, contoh perkataan rub, R, U, B. U tu vowel, B tu konsonan. Okay. Perkataan beat, B, I, D. I tu vowel, D tu konsonan. Dig, I, G. I tu vowel, G tu konsonan. Label, E tu vowel, L tu konsonan. Jadi perkataan-perkataan yang macam ni, kamu kena doublekan dia punya konsonan sebelum menambah ing. Okey, contoh perkataan rub, R, U, B. Doublekan huruf B. Dia jadi R, U, B, B, I, N, G. Okey. Kalau beat, B, I, D. Nampak? Ada vowel, ada konsonan. Doublekan huruf D. B, I, D, D, I, N, G. Begitulah seterusnya untuk perkataan dig dan label. Okey, nanti kita akan nampak banyak lagi perkataan-perkataan lain di dalam latihan. Okey, yang kedua. When the verbs ends in E. Kalau verb itu berakhir dengan E. Okey, huruf E. Okey, delete the E, buangkan E itu dan gantikan dengan ing. Okey, contoh make, M-A-K-E. Huruf hujung dia E kan? Jadi kamu buangkan E itu baru tambah ing. M-A-K-I-N-G. Okey, write, tulis, R-I-W-R-I-T-E. E dia hujung tu E kan? Okey, buangkan E tu tambah ing. Dia jadi writing, W-R-I-T-I-N-G. Begitu juga dengan perkataan bake dan juga perkataan take. Ada lagi perkataan-perkataan lain yang kita akan jumpa di dalam latihan. Siapa on microphone? Okay. But if the verbs ends with EE. Tapi ada juga kata kerja yang hujung dia ada 2 E. Macam tadi bake, B-A-K-E, satu je E kan. Jadi kita buang E tu ganti ing. Tapi ada verb yang hujungnya 2 EE. Contoh perkataan agree, setuju. Tengok ejaan agree, A-G-R-E-E. Jadi untuk verb yang hujungnya ada double E, tak perlu buang apa-apa, tambahkan saja ing. Jadi dalam present, dalam continuous, perkataan agree ejaannya jadi A-G-R-E-E-I-N-G. Okay, boleh faham ya? Okay, dan yang terakhir, some verbs that end with IE. Ada juga verb yang di hujungnya IE. Contoh die, D-I-E, tie, T-I-E. Dekat sini tie bukan tali leher ya. Tie di sini lah kata kerja, mengikat. Okay, lie, L-I-E, berbohong. Nampak hujung dia ada I-E, I-E. Okay, kalau hujung dia I-E,
Okay. Tukarkan IE itu kepada Y. Yes, Naura. Apa Naura? Ada soalan ke? Okay. Tekan. Okay. Okay. IE tu, okay, D-I-E, die. Okay, IE tu buangkan, gantikan dengan Y. Okay, kemudian tambah ING. Jadi ejaannya jadi D-Y-I-N-G, dying. Gitu juga tie, ikat. Okay, sedang mengikat. IE tu tukar kepada Y. Jadi tambahkan pula dengan ING. Okay, the girl is tying. Okay, mengikat apa? The boxes, alright. Okay, T-Y-I-N-G, L-Y-I-N-G. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Tak ada respon? Boleh. Okay. Okay. Alright. Okay. Additional notes. Okay, nota tambahan di situ. Make sure, okay, saya highlightkan dulu. Okay, make sure you identify the subject first, whether singular or plural. Pastikan kamu nanti dalam latihan, pastikan kamu kenal pasti dulu subjek tu, singular atau plural. Kalau singular, kita guna is dengan is lah saja. Okay. Kalau plural, kita guna am atau are. Okay. Alright. Jadi kena pastikan dulu dalam ayat tu nanti sama ada subjek itu singular atau plural. Then identify the correct verb to be. Kemudian kenal pasti verb to be yang betul untuk subjek itu. Contohnya is ke. Kalau I apa? I is ke? I are ke? I am? I am. Okay. Kalau you is ke? You are ke? You am? You are. Okay. After that, selepas itu, add ing. Tambahkan ing pada kata akar. To the root base word. Okay. Boleh? Okay, sekarang kita tengok latihan. Kita buat sebahagian daripada latihan. Okay, tengok sini ya. Okay. Complete the sentences with correct affirmative. Semua sekali tengok exercise 1. Look at your exercise 1. Okay, semua sekali look at your exercise number 1. Okay, complete the sentences with correct affirmative form of present continuous. Okay, example number 1 is already given for you. Okay, he is talking on phone. Okay, mula-mula kenal pasti dulu subjek dia singular ke plural. He itu singular. Jadi dia punya verb to be ialah is. He is. Dan talk tu tambahkan dengan ing. Dia ikut rules number 1. Tak ada rules apa-apa ya. Maksudnya dia punya base word tambah saja dengan ing. Jadi dia jadi he is talking on phone. Okay, number 2. She, perkataan yang dibagi study for the exams. Okay, she singular ke plural? Apa boleh jawab? She singular ke plural? Aryan Naushad. Singular. Yes, singular. Okay. Bila singular, she is. She is studying. Okay, untuk base word yang ni study tambah saja ing, dia tak ada tukar apa-apa. Studying for the exams. Okay, sekarang saya nak siapa boleh jawabkan saya, bagi jawapan nombor 3. Angkat tangan dulu, saya pilih. Farid Farhad. Farid Farhad hari ni baru dia masuk Google Meet saya. Tahniah. It's moving faster than expected. It, baca perlahan Farid Farhad. It's Moving faster than expected. Okay. Macam mana dia moving Farid Farhad? M-O-V-E-I-N-G. Okay. M-O-V-E-I-N-G. Okay. Mau boleh nampak tak yang saya type tu? Okay, yang Farid Farhad Boleh. jawab.
Okey. Okey, ada okey, Farid Fahad turun tangan. Okey. Ada siapa nak betulkan ayat tu? Okey, Wan Afrina. It is moving faster than expected. Okey, jadi tambah apa dia Afrina? Is. Yes. It is moving. Okey, tengok yang saya share, skrin yang saya share tu. Okey. Ada lagi tak nak betulkan ayat tu? Ada. Okey, Aryan Naushad. Moving. Moving. Kenapa Aryan Naushad? Kenapa dengan perkataan Ejaan moving? dia. Ejaan Ejaan dia. dia. Okey, betulkan Aryan Naushad ejaan dia? M-O-V-I-N-G. Okey, so tengok, thank you Aryan. Tengok balik rules tadi. Tengok balik nota atas tadi dia masuk yang mana? Dia masuk rules yang kedua ya, untuk kata kerja yang hujungnya E. Kata kerja yang hujungnya E. M-O-V-E, move. Ya, jadi kata kerja yang hujungnya E, delete E tadi. Okey, kita tengok ya. Okey. Okey, ini kata akar dia, move. Okey. M-O-V-E, buang E, tambah I-N-G. Okey, jadi jawapannya it is moving faster than expected. Okey, boleh faham ya? Okey, kita proceed number 4. We a chorus. Muhammad Irfan. We are singing a chorus. Yes, we are. Kenapa are? Sebab are ialah plural. Yes, yes Irfan. Okay, we are singing a chorus. Okay, so saya harap untuk latihan yang pertama ni kamu faham. Jadi selepas habis je Google Meet nanti kamu siapkan nombor 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okay, okay. We move to exercise number 2. Complete the sentences with correct negative form of present continuous. Dalam bentuk negatif. Tadi saya kata kalau dalam bentuk negatif maksudnya ayat itu ada perkataan not. Okey. Siapa boleh jawab yang pertama? Ada tak? Ama? You are not feeding the dog this afternoon. Yes. You are not. Jangan lupa perkataan not. Okay, feeding. You are not feeding. Sekejap, saya kecilkan sikit. Panjang sikit. Okay. You are, besar lagi. Make it 13, 12. Okay, so ayat dia yang pertama, you are not feeding the dog this afternoon. Okay, betul. Ama ya. Very good. Okay, number 2. They pictures about animals today. Naura. They are not drawing picture about animals today. Yes, thank you Naura. They are not drawing. Okay, drawing pictures about animals today. Very good. Okay, number 3. Eat now so we can go out. Angkat tangan, angkat tangan. Saya nak pilih ni, terutama yang jarang menjawab ni. Angkat tangan terus. Okay, Kisha. Kisha ya? Maizatul Miza. Ya.
Okay, Kisha. What is the answer for number 3? It is raining now, so we can go out. Semula, Kisha baca betul-betul. It It is not raining now, so we can go out. tadi mula-mula Kisha tertinggal perkataan not tu ya. Okey, betul. It is not raining. It is not raining now, so we can go out. Okay. Okey, itu untuk latihan yang kedua. Jadi siapkan nombor 4 hingga nombor 10. Alright, now exercise 3. Unscramble the words to make sentences and rewrite the correct sentences. Okey. Susun semula perkataan itu untuk dijadikan sebagai satu ayat. Okey, contoh number 1. Isn't today snowing it? Okey, jadi jawapan untuk yang pertama, siapa boleh susunkan ayat tu? Kisha. It isn't snowing today. It isn't snowing today. Yes, betul. Sekejap ya. It isn't snowing today. Sekejap. Kita tuliskan dalam ruangan yang pertama. Kisha baca semula ayat tadi. It isn't snowing today. Yes, it isn't snowing today. Ianya tidak snowing. Apa maksud snowing? Apa snow? Apa berapa? What is snow in bahasa? Salji. Ianya tidak bersalji hari ini. Okay, now next, number 2. Dog kennel is it's my sleeping in. Siapa boleh beritahu saya apa jawapannya? Dog kennel is it's my sleeping in. Tak ada. Aryan Naushad. Okay, jawapannya Aryan Naushad. It's my sleep. Okay, Aryan Naushad. Okay, bersedia dulu baru jawab ya. Siapa boleh? Apa dia punya subjek? Subjek dia apa? Okay, tak boleh ya. Okay. Subjek dia Wan Afrina. It is my canary. Silap. Okay, saya beritahu ya. Okay, Afrina silap tu. Okay. My dog is sleeping in its kennel. Okay. My dog is sleeping in its kennel. Betul ya? Cek balik. Sir, My sir. Kennel tu apa? Okay. Kennel tu apa? Sekejap. Saya Google. Kennel tu ialah tempat tempat tidur anjing.
Oh. Tempat dia punya reban tu. Okey, kejap saya boleh nampak tak Google tu? Boleh nampak Google tak? Tak. Tak. Jap. Oh, ya. Nampak. Okey. Sebabnya saya tak share. Sekejap, saya stop sharing dulu. Okey, saya sharing entire script. Okey. Alright. Boleh nampak tak Google tu? Boleh. Boleh. Okey, nampak tak rumah anjing tu? Nampak. Nampak rumah anjing tu kan? Macam reban anjing tu, itu kernel. Boleh? That is kernel. Sekejap, kita tengok pronunciation dia. Boleh nampak tak? Semua boleh nampak tak gambar tu? Boleh. Okey, kita pergi pada pronunciation. Okey, ni pronunciation dia. Lambat sikit, kejap. Okey, sebutan dia kernel. Macam mana sebut dia? Kernel. Yes, bagus. Kernel. Alright, okay, so ayat dia, my dog is sleeping in its kennel. Okay. Alright, jadi kamu siapkan ayat untuk soalan nombor 3 hingga 10. Boleh ya? Sekarang 10.14, masa bahasa Inggeris akan habis pukul 10.45. Okay. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita akhiri our Google Meet today? Ada tak soalan? Tak ada. Tak ada ya. Jadi kalau tak faham tak apa, boleh tanya dalam WhatsApp. Okey, saya nak stop recording dulu. Okey. Kejap saya stop recording. Boleh on video masing-masing.